Assalamualaikum, salam sejahtera Cikgu Nan. Kembali lagi dalam sesi video. Pada kali ini kita akan membincangkan pelajaran matematik SPM percukarian bahagian yang kedua. Dalam video ini, Cikgu akan membincangkan secara khusus berkenaan dengan cukai pendapatan dan kita akan lihat satu contoh bagaimana pengiraan cukai pendapatan ini dilakukan. Sebelum cikgu menunjukkan contoh pengiraan ini, ada beberapa perkara yang perlu cikgu terangkan kepada para pelajar. Antaranya adalah berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan taksiran cukai tahunan. Penaksiran cukai tahunan bermaksud pengiraan berapakah dia cukai yang sepatutnya dibayar oleh mereka yang layak dikenakan cukai oleh pihak lembaga hasil dalam negeri. Pengiraan ini berdasarkan kepada maklumat pendapatan, pelepasan cukai, pengecualian cukai dan potongan ke atas cukai pendapatan yang dikenakan. Jadi, biasanya para pekerja akan dibekalkan dengan suatu borang yang dipanggil sebagai EA form yang perlu diisi maklumat berkenaan dengan pendapatan seseorang itu berserta dengan pelepasan dan pengecualian cukai yang dinikmati oleh seseorang warga negara itu. Jadi, borang ini disediakan secara komprehensif di mana maklumat berkaitan dengan pendapatan tahunan, semua pendapatan melibatkan gaji, allowance, kerja habis masa dan sebagainya dimasukkan ke dalam borang yang berkenaan. Jadi, dengan pengiraan ini, para pekerja ataupun pembayar cukai tadi boleh menaksirkan sendiri berapakah sebenarnya cukai yang perlu dibayar kepada pihak kerajaan ataupun lembaga hasil dalam negeri. Setelah itu, borang ini akan dihantar kepada pihak lembaga hasil dalam negeri dalam tempoh yang tertentu untuk disemak dan ditentukan berapakah nilai sebenar yang perlu dibayar oleh pembayar cukai berkenaan. Perkara yang kedua yang perlu para pelajar ketahui berkenaan dengan potongan cukai bulanan PCB. Potongan cukai bulanan adalah potongan terhadap gaji bulanan pekerja untuk membayar cukai pendapatan tahunan secara beransur-ansur setiap bulan, iaitu dengan cara menolak daripada gaji yang diterima oleh pekerja itu, majikan mewakili pekerja itu membayar wang berkenaan kepada pihak lembaga hasil dalam negeri. Berapa potongan yang dilakukan berdasarkan kepada kaedah pengiraan berkomputer ataupun merujuk kepada jadual cukai individu yang disediakan pihak lembaga hasil dalam negeri. Walaupun potongan ini dilakukan setiap bulan, pekerja ini juga masih perlu membuat penaksiran tahunan bagi cukai pendapatan sebagaimana pembayar cukai biasa. Apabila borang ini dihantar kepada pihak lembaga hasil dalam negeri, pihak lembaga hasil dalam negeri akan menyemak berapakah bayaran sebenar yang perlu dibayar oleh pembayar cukai yang berkenaan. Sekiranya terdapat lebihan bayaran, pihak lembaga hasil dalam negeri akan membayar semula lebihan itu kepada pembayar cukai itu. Sekiranya terdapat kekurangan dari segi pembayaran cukai, pihak lembaga hasil dalam negeri akan menyelaraskan bayaran itu dan pihak pembayar cukai itu membayar berapa bayar cukai yang tidak cukup tadi kepada pihak lembaga hasil dalam negeri. Perkara yang ketiga yang perlu diketahui oleh para pelajar adalah berkenaan dengan cara bagaimana taksiran itu dilakukan. Ada dua cara secara umum, iaitu taksiran secara individu, di mana setiap individu itu akan menaksirkan cukai yang perlu dibayar secara individu setiap seorang. Satu lagi cara adalah pilihan yang diberikan kepada mereka yang telah berkahwin, di mana
suami dan isteri yang mempunyai pendapatan boleh menggabungkan pendapatan mereka dan membuat taksiran secara bersama. Taksiran secara bersama akan melibatkan beberapa perkara di mana perubahan dari segi pelepasan, pengkai dan sebagainya perlu dirujuk kepada maklumat yang diberikan oleh pihak lembaga hasil dalam negeri. Jadi dalam taksiran cukai bersama ini, pasangan tadi akan mencantumkan fail cukai pendapatan dan pembayaran gabungan ini akan dijelaskan bersama-sama secara berkongsi. Itu adalah beberapa perkara yang perlu diketahui kepada para pelajar sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada hari ini. Cikgu ingin menunjukkan cara yang agak mudah ataupun langkah-langkah yang mudah dalam pengiraan tahunan ini. Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh para pelajar dalam pengiraan cukai pendapatan tahunan ini. Para pelajar boleh perhatikan carta alir yang cikgu tunjukkan di situ. Terdapat 5 langkah. Langkah yang pertama adalah mengenal pasti beberapa perkara sebelum kita lakukan pengiraan. Yang pertama adalah mengenal pasti jumlah pendapatan. Jadi kita perlu senaraikan semua pendapatan yang ada dan jumlahkan. Yang kedua, kita kena pasti berapa jumlah pengecualian cukai yang diberikan kepada individu ataupun pasangan pembayar cukai tadi dengan merujuk kepada maklumat yang disediakan oleh pihak berkenaan. Yang ketiga, kita menentukan berapa jumlah pelepasan yang diberikan kepada pembayar cukai yang berkenaan. Jadi cikgu ringkaskan jumlah pendapatan itu sebagai A, jumlah pengecualian cukai sebagai B dan jumlah pelepasan itu sebagai C. Jadi itu adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah kita mengira pendapatan bercukai, iaitu berapakah sebenarnya pendapatan ataupun jumlah pendapatan yang diambil kira untuk dikenakan cukai dengan cara menolakkan jumlah pendapatan dengan jumlah pengecualian dan jumlah pelepasan tadi, ataupun A tolak B tolakkan dengan C. Langkah yang ketiga, setelah kita mengenal pasti berapa pendapatan bercukai, kita kena pasti sama ada pendapatan bercukai itu melepasi had yang dikenakan cukai. Jika melepasi had dikenakan cukai, kita boleh lihat pada yang disediakan oleh pihak lembaga hasil dalam negeri berapakah cukai yang dikenakan untuk pendapatan yang berkenaan. Seterusnya, langkah yang keempat, setelah kita kenal pasti berapa cukai, kita tolakkan dengan berapa rebate cukai yang diberikan oleh pihak lembaga hasil dalam negeri bagi amount cukai yang berkenaan sekiranya ada. So, berapa diskaun ataupun rebate ini akan dikemaskini oleh pihak lembaga hasil dalam negeri setiap tahun. Dan langkah yang kelima, yang terakhir, kita mengira berapa bayaran cukai yang perlu dijelaskan kepada pihak lembaga hasil dalam negeri menolakkan cukai yang kita kena pasti tadi dalam jadual cukai pendapatan dengan rebate yang diberikan oleh pihak lembaga hasil dalam negeri. Nanti kita akan dapat berapa bayaran cukai tahunan yang dikenakan. Jadi, dengan mengetahui bayaran cukai tahunan yang dikenakan ini dan setelah disahkan ataupun disemak oleh pihak lembaga hasil dalam negeri, kita perlu menjelaskan bayaran cukai tahunan yang dikenakan untuk tahun yang berkenaan. Jadi bagi pihak yang membuat potongan cukai bulanan, dia masih perlu menyemak berapakah dia bayaran yang perlu dijelaskan sekiranya potongan tidak mencukupi daripada bayaran sepatutnya, dan dia juga boleh mendapatkan berapakah lebihan bayaran sekiranya potongan daripada potongan cukai bulanan itu melebihi daripada taksiran cukai pendapatan yang dikenakan untuk tahun yang berkenaan. Sekarang kita lihat satu contoh bagaimana untuk mengira cukai tahunan ini.
kita lihat soalan ini dan kita lakukan sama-sama. Perhatikan contoh mudah yang cikgu beri kat sini. Pendapatan tahunan Encik Ahmad bagi tahun 2020 ialah 74,000. Dia mendapat potongan cukai berikut: individu 9,000, insurans hayat KWSP 7,000, insurans perubatan 1325, perubatan ibu 1250. Pelepasan cukai diberikan apabila dia memberikan sumbangan kepada badan kebajikan yang diluluskan sebanyak 1,000. Soalan bahagian A, berapakah taksiran cukai tahunan Encik Ahmad? B, sekiranya potongan cukai bulanan sebanyak RM180 dilakukan, buat pelarasan cukai. Jadi kita akan buat bahagian yang pertama terlebih dahulu untuk mengira berapakah cukai tahunan yang perlu dilakukan oleh Encik Ahmad bagi tahun 2020. Jadi perkara yang pertama, langkah pertama adalah mengenal pasti setiap entiti ini, jumlah pendapatan, jumlah pengecualian dan juga jumlah pelepasan. Jumlah pendapatan jelas di situ untuk tahun 2020, 74,000. Potongan cukai. Yang kedua adalah potongan cukai melibatkan individu 9,000, 7,000, 1325 dan 1250. Kita jumlahkan ke semua potongan-potongan ini. Boleh gunakan kalkulator. Nilai potongan cukai adalah 18,325. Seterusnya pelepasan cukai. Pelepasan cukai adalah sumbangan tadi sebanyak 1,000. Seterusnya langkah yang kedua mengira pendapatan bercukai, iaitu hasil tolak jumlah pendapatan dengan pengecualian cukai dan juga pelepasan, iaitu 74,000, tolakkan dengan 18,325 dan tolakkan lagi dengan 1,000. Nanti kita akan dapat pendapatan bercukai adalah 54,675. Langkah yang berikutnya, kita merujuk kepada jadual nilai atau apakah cukai yang dikenakan. So, cukai yang dikenakan itu step yang ketiga. Kita mengenal pasti cukai. Ini berdasarkan kepada jadual yang disediakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri yang dikemas kini setiap tahun. Jadi kalau kita merujuk kepada jadual yang diambil daripada portal Lembaga Hasil Dalam Negeri, bagi pendapatan 50,000 hingga 70,000 adalah 1,800. Jadi cukai yang dikenakan adalah 1,800. Kemudian rebate cukai untuk Encik Ahmad, pendapatannya adalah lebih daripada 35,000. Kalau merujuk kepada portal Lembaga Hasil Dalam Negeri, dia tidak mendapat sebarang rebate cukai. Jadi rebate cukai adalah kosong. Jadi cukai yang perlu dibayar untuk tahun taksiran 2020 adalah cukai yang dikenakan, tolakkan dengan rebate cukai. Jadi Encik Ahmad perlu membayar RM1,800 sebagai cukai taksiran bagi tahun 2020. So, kita dah menjawab soalan bahagian A. Kemudian bahagian B, sekiranya potongan cukai bulanan sebanyak RM180 buat pelarasan cukai. Perhatikan bahawa setiap bulan Encik Ahmad telah membuat potongan cukai sebanyak RM180. Jadi jumlah bagi potongan yang dilakukan sebanyak tempoh 1 tahun adalah 80 darabkan dengan 12, iaitu 2160. Sekarang kita akan buat pelarasan pada cukai yang dibayar oleh Encik Ahmad. Encik Ahmad hanya perlu membayar sebanyak RM1,800. Jadi di sini berlaku lebihan bayaran. Lebihan bayaran bagi cukai Encik Ahmad adalah berapakah bayaran yang telah dibuat melalui PCB, dan kita tolakkan dengan berapakah cukai yang sepatutnya dibayar oleh Encik Ahmad. Jadi apabila kita tolakkan, kita akan dapat 18,3. So RM360. Ini bermaksud Encik Ahmad terlebih bayar sebanyak RM360 daripada potongan cukai bulanan yang dilakukan. Oleh yang demikian,
nanti pihak berkenaan iaitu Lembaga Hasil Dalam Negeri akan membayar semula Encik Ahmad sebanyak RM360. Cukup dulu untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat pada para pelajar. Cikgu akan sediakan satu lagi video dalam bab pencukaian ini untuk membincangkan berkenaan dengan cukai kenderaan dan juga cukai jualan dan perkhidmatan. Jangan lupa like dan share channel Cikgu Nan. Kembali lagi untuk mendapatkan notifikasi bagi video yang baru Cikgu uploadkan. Jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera.